Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis Awani. Kebanjiran pekerja asing di negara kita membuktikan bahawa negara kita makmur menjadi sebuah negara tumpuan kepada pekerja asing ingin mencari kehidupan yang lebih baik untuk memberi nafkah yang lebih baik pada keluarga mereka di negara asal masing-masing, dan layanan kita juga menjadi satu faktor juga kepada pekerja asing ini. Jarang kita dengar mereka ditindas ataupun mereka dieksploitasi dan sebagainya. Kalau ada pun kes-kes itu agak terpencil ataupun agak rendah jumlahnya. Kalau kita nak bandingkan negara-negara yang mempunyai pekerja asing yang ramai, kalau kita boleh bandingkan negara-negara Timur Tengah ataupun di China ataupun di Hong Kong misalnya, dan itu menyebabkan mereka ingin terus berada di negara kita kerana mereka menganggap Malaysia sebagai sebuah negara tuan rumah yang kata pun baik dan menjadi syurga buat mereka mencari pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi bagaimana kita melihat ancaman ataupun impak sosiologi dan juga budaya kepada warga tempatan, dan itu yang menjadi keresahan, kerisauan dan juga kebimbangan masyarakat kita pada hari ini. Bersama saya pada malam ini untuk kita lihat dari sudut sosio budaya dan juga impak ekonomi tentang kebanjiran warga asing. Kita gunakan istilah kebanjiran apabila mereka lebih ramai berada dalam satu kawasan. Profesor Dr. Zaid Ahmad, selamat datang Prof. Sekali lagi bersama kami di Asrawani, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Apabila kita bercerita tentang kebanjiran warga asing, mungkin ini bukan perkara baru. Dia akan kembali timbul apabila ada isu yang menggusarkan masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila ekonomi kita tidak beberapa okey, tidak berapa stabil, dan mungkin ada unsur-unsur yang akan melihat kepada ekonomi kita akan merudum dan sebagainya. Jadi itu lebih merancakkan perdebatan, melihat semula bagaimana kehadiran pekerja asing di negara kita. Tetapi alhamdulillah ketika ini ekonomi kita agak kata pun stabil, pertumbuhannya agak memberangsangkan saban tahun. Tetapi itu bukan boleh menjadikan kita selesa sebenarnya. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara asing, akan ada timbul isu yang agak kata sukar ditangani jika tidak ditangani lebih awal. Jadi pandangan Prof tentang ini untuk kita melihat dasar kita terhadap warga asing, pekerja asing dalam negara dari sudut aspek sosio budaya. Kerana kita kata pun selalu bercerita tentang keperluan dari sudut ekonomi, kan, keperluannya, kata pun impaknya, tetapi apabila kita cerita tentang sosio budaya, dia melibatkan manusia. Prof. Dia soal kehadiran pendatang asing ini, dia bukan semata-mata isu ekonomi. Dia melibatkan berbagai isu yang melibatkan masyarakat dan budaya dan sebagainya. Secara semula jadi, kita ni apabila kita ada rasa terancam ataupun kepentingan kita tergugat, jadi kita akan rasa macam tak selamat. Ya. Inilah yang berlaku apabila kumpulan buruh asing ini duduk satu tempat dan membentuk koloni dia. Jadi orang tempatan yang lazimnya duduk di situ yang lama, dia berasa kedudukan dia terancam atau tergugat. Keselamatan dia rasa tak terjamin dan sebagainya. Kerana orang yang daripada kalangan budaya yang berbeza tadi ni. Perbezaan budaya ini adalah satu perkara yang memang kita kena terima hakikat. Dia datang daripada satu tempat yang berbeza dengan kita. Dia bawa sistem nilai dia berbeza, datang daripada norms dan sebagainya. Dia berbeza. Jadi sudah tentulah adaptasi kita itu tak semudah itu. Dan ini mengambil masa. Saya kata ini mengambil masa sebab dia proses. Social dynamic ini prosesnya panjang, dan kita tak boleh nak jangka berapa lama proses ini sebab sekiranya orang tempatan berasa terancam, maka dia akan mengambil sesuatu tindakan yang tertentu, seperti minta pihak berkuasa mengambil tindakan dan sebagainya. Dan dalam keadaan tertentu pula, orang daripada luar ini dia datang, dia ada ketika dia tak faham undang-undang, dia tak faham bahasa. Kita pula daripada orang Melayu ni, kita bahasa tu, bila kita sebut bahasa, dia bukan hanya percakapan. Tak erti bahasa, maknanya dia tidak faham budaya. Tak faham budaya, dia bukan sekadar bahasa. Jadi bila ada orang seperti ini datang dan kadang-kadang melakukan sesuatu di luar norma kebiasaan, kita akan kata dia tak erti bahasa. Jadi ini boleh mendatangkan masalah sosial kepada
masyarakat tempatan. Untuk kita mengelak ataupun kita mengurangkan risiko itu, kita perlu menguruskan perkara ini dengan sistematik dan lebih ataupun tersusun. Kerana kita sudah ada undang-undang, kita sudah ada polisi, tetapi kadang-kala ada sudut pelaksanaan di luar situ yang menjadi persoalan. Bagaimana kita menguruskan ini? Kerana ia begitu kompleks. Apabila kita ataupun mengambil tindakan sedemikian, dia akan memberi satu impak yang berbeza kepada masyarakat ataupun kepada ataupun bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi kita, kerana kita memerlukan mereka. Begitu juga kepada masyarakat setempat. Jadi dalam hal ini supaya kita tidak ataupun melakukan kesilapan dan kita ada masa menguruskan ataupun melihat semula ruang-ruang yang ada ataupun kebocoran ini, bagaimana kita melihat dari sudut aspek sosiologinya. Saya nak tanya Prof tentang itu. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Bagaimana kita menguruskan sosio budaya kebanjiran pekerja asing ini, kita lihat dari aspek sosiologi dan juga antropologi. Mungkin saya akan ajukan soalan kepada Profesor Dr. Zaid Ahmad selepas ini. Tapi sebelum itu, di Thailand sekarang kita sudah bersedia Dr. Muhammad Fauzi Sukim, Pensyarakanan Pusat Pengajian Sosial dan juga Pembangunan Persekitaran UKM. Assalamualaikum Dr. Fauzi. Waalaikumsalam. Dr. Fauzi ada membuat kajian tentang imigran dari Indonesia, dan kita tahu juga Indonesia antara paling ramai pekerja asing di negara kita, dan mereka mempunyai ataupun hubung silang yang begitu rapat dari sudut nilai budaya, agama dan juga ataupun akar kita dengan Indonesia. Bagaimana kita memahami kadang-kala mereka orang asing ini apabila mereka berada di negara luar, mereka ingin kembali kepada ataupun asal mereka, mereka ingin makanan mereka, mereka ingin dari sudut ataupun mereka hal-hal berbentuk riadah mereka, berinteraksi dengan rakan dan juga rakan taulan dan sebagainya. Itu adalah satu faktor yang semula jadi, tetapi apabila berada di negara asing ataupun kita sebagai tuan rumah, kita perlu ada sistem bagaimana kita menguruskan pergerakan mereka, aktiviti ekonomi mereka dan sebagainya. Bagaimana Dr. Fauzi melihat dari aspek ini di kalangan imigran Indonesia misalnya? Okey, terima kasih Saudara Nazri. Dalam kajian saya tentang pekerja asing, sama ada yang sah ataupun tidak sah di Malaysia ini, dia ada beberapa perkara yang kita kena pertimbangkan. Pertama, kita lihat satu, secara strukturnya tu memang mereka ni ada yang secara sah, ada yang tidak sah. Jadi cara pengendaliannya pun berbeza. Dan kalau kita lihat dari segi proses mereka di sini pun sangat ditentukan oleh status itu sendiri. Dan bila kita pergi kepada budaya itu, biasanya juga kita akan lihat misalnya kalau yang sah, dia katakanlah kalau kita ambil dari segi masalah perumahan, itu memang telah ditentukan oleh Akta Standard Minimum Perumahan Pekerja Asing untuk pekerja ni tahun 90. Jadi ini misalnya kalau kita lihat masalah pengelompokan pekerja asing di suatu kawasan misalnya dinilai. Okey. Sedangkan yang lain itu akan membawa misalnya yang tidak sah tadi ni cari sendiri, sewa dan sebagainya. Ada yang duduk dalam hutan, luka dan sebagainya. Ini lain lagi permasalahannya. Jadi secara strukturnya berbeza. Ya, teruskan Dr. Fauzi. Ya. Teruskan. Jadi misalnya kalau kita bercakap tentang bagaimana akhirnya mereka dalam kehidupannya itu juga sangat ditentukan apakah mereka ingin tinggal di sini terus ataupun hanya untuk bekerja. Ya, jadi kalau yang misalnya contohnya untuk yang mereka yang bekerja, dunia mereka akan masa mereka itu habis dengan bekerja. Dan kalau untuk yang nak tinggal tu dia lain lagi ataupun faedah saja beradaptasi dengan masyarakat di Malaysia. Jadi kalau ada setengah tu kalau saya lihat di Dengkel misalnya, bagaimana ada
pekerja dari Bangladesh yang boleh beradaptasi dengan masyarakat tempat. Bahkan Tok Siak di surau pun orang Bangladesh. Tapi ada setengah misalnya dalam pengumpulan, misalnya di Rawang, di Nilai, itu memang secara fizikal segregasi itu berlaku. Pemisahan dari masyarakat tempatan itu memang berlaku. Cuma yang kalau kita beralih kepada yang statusnya lain, misalnya pelajar Afrika dan sebagainya, mereka memang ada kecenderungan untuk berkumpul bersama mereka. Dan kalau kita lihat dari segi amalan budaya itu, kalau kita lihat memang mereka masih membawa budaya mereka lah. Yang begitu misalnya asing. kalau kita kita dapat ada di sana isu perjudian laga ayam. Itu juga pernah berlaku. Kita pun pernah dengar bahawa benda itu berlaku di situ. Okey. Okey, Dr. Fauzi, terima kasih atas pandangan tersebut. Dan maksudnya kita memerlukan satu sistem yang begitu efektif, Prof, untuk kita melihat, kerana mereka mempunyai orang kata pun pandangan mereka tersendiri kepada host country seperti negara kita Malaysia. Tetapi kita pula juga perlu mengubah persepsi itu kerana kita berhadapan dengan manusia. Mereka bukan robot, mereka bukan mesin. Jadi mereka memerlukan orang kata pun hak-hak yang perlu dipenuhi sebagai seorang manusia. Jadi kita dengarkan apa yang diperdebatkan di media-media sosial. Mungkin Zul ada perinciannya. Haji, betul. Di media sosial, kebanyakan tweet yang kami temui menunjukkan ramai yang tidak menghormati hak dan juga seperti biasa persepsi memandang rendah terhadap pekerja asing di negara ini. Hanya segelintir masyarakat tempatan yang menghargai dan mampu memberikan layanan yang sama selain memahami budaya mereka yang datang bekerja di negara ini. Kalau kita ikut laporan kumpulan Bank Dunia, kita membantu negara jiran kita sebenarnya dalam pembangunan negara mereka dengan penerimaan pekerja asing di negara ini. Ini kerana pada tahun 2009, $6.8 bilion wang dihantar pulang ke negara masing-masing sekaligus membantu pembangunan negara lain yang sedang membangun. Malaysia turut mengiktiraf sumbangan pekerja asing dalam pembangunan di negara ini. Ianya dinyatakan Wakil Tetap Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Datuk Husn Hanif, di mana kedudukan Malaysia yang strategik di rantau Asia Tenggara ini bermakna migrasi ini memainkan peranan penting dalam proses pembangunan dan cabaran yang dihadapi. Cabaran utama negara ialah mengimbangi manfaat ekonomi daripada migrasi ini dan dalam masa yang sama melindungi kepentingan semua. Kajian yang dibuat kumpulan Bank Dunia pada 2011 pula menunjukkan Malaysia berada pada kedudukan 20 negara utama yang menjadi pilihan pekerja asing dengan jumlah 2.4 juta orang, Haji. Okey, terima kasih Haji, Zul. kalau dilihat pada video itu juga, kalau yang digunakan tadi, itu antara satu inisiatif lain yang digunakan dalam projek IC contohnya untuk memahami warga asing ini ke perbezaan yang ada melalui konteks seni. Itu satu menarik juga kalau dikongsikan di media sosial, Ji. Terima kasih Zul. Prof, kalau kita lihat ini, isu ini begitu kompleks. Kerana kalau kita gagal menangani kebanjiran warga asing dengan begitu efektif, kita akan menghadapi isu yang banyak, isu hak asasi, isu berkaitan dengan jenayah, isu berkaitan dengan kataupun kalau kita mengusir mereka, isu diplomatik, kita akan kehilangan kataupun daya saing dan sebagainya. Itu yang kita akan lihat dari aspek itu. Kita rehat dahulu, kita minta respon Prof selepas itu. Okey. Kembali dalam analisis awal ini secara langsung bersama saya dan juga Profesor Dr. Zaid. Dr. Zaid, ini satu isu yang kompleks. Kalau kita mengambil tindakan yang agak ataupun keras, apabila kita bawa ataupun polisi pemutihan, setiap kali kita ingin mengusir mereka yang tiada dokumen dan sebagainya, isu diplomatik dan juga isu kekurangan pekerja di kilang-kilang, di sektor peladangan dan sebagainya, impaknya begitu besar. Tetapi kalau kita dapat mengurus dengan baik, mungkin kita akan mendapat satu katakan situasi yang begitu kondusif. Sama ada penduduk tempatan dan juga warga asing yang cuba memperbaiki taraf hidup mereka, Prof. Terima kasih, Ji. Isu menguruskan ni sebenarnya yang utama. Bagaimana kita menguruskan keadaan ini? Ya. Pertama, kita tak boleh elak macam saya kata tadi, ada faktor tarik, faktor tolak. Yang menarik itu dia datang ke sini. Mungkin di tempat dia tu dia tak dapat apa nama dia
Orang kata apa, kawasan lebih hijau dekat sini, jadi dia datang sini lah. Ya, datang sini. Itu daya penarik. Dan pada masa yang sama juga daya yang ada faktor menolak daripada negeri dia sendiri, dia tak dapat nak mendapat kehidupan yang agak baik. Okey. Now bila dia datang ke sini, kita nak kena urus. Kita perlukan tenaga mereka untuk pembangunan ekonomi negara. Sektor-sektor tertentu tak ada orang tempatan nak buat kerja tu, kita perlukan mereka ni. Tetapi masalah-masalah yang timbul ini antaranya macam I think Haji sebut tadi, koloni, ya, kita sebut koloni, itu biasanya kan. Apabila ini berlaku, ya, koloni ini, ya, satu kawasan didiami oleh sekumpulan orang yang bukan warga negara, bukan orang tempatan. Jadi dia boleh membentuk satu budaya dan juga membentuk satu komuniti yang tertutup. Ini masalah. Bila dia tertutup, artinya orang luar tak masuk kawasan tu. Ya, betul. Kalau kita nak masuk pun, kita akan jadi orang asing masuk ke situ. Kita pula jadi minoriti, ya. Kita pula jadi minoriti. Kadang-kadang nak balik, mana kita nak masuk kawasan tu pun orang semua tak kenal kita. Jadi kita masuk dalam keadaan rasa tak selamat dan sebagainya. Jadi bila keadaan ini berlaku, maknanya sudah ada satu sekelompok yang terlalu eksklusif macam itu. Macam-macam benda boleh jadi dalam tu. Macam-macam perkara boleh jadi macam dalam tu. Dan di pihak penguatkuasa atau pihak berkuasa, polis, baik dan sebagainya, nak masuk operasi pun susah dalam tu. Jadi bermakna, kalau pada pandangan saya, jangan izinkan wujud koloni seperti ini. Kita boleh dapat pekerja asing, tetapi dari segi dasar penempatan kita itu mesti jelas. Dan mesti kita pastikan tidak wujud koloni seperti ini. Sekiranya wujud, kita pastikan dia tak berlaku. Peringkat awal lagi. Sebelum dia jadi besar. Ya, kita mungkin kita kalau tidak di Semenanjung, di Sabah misalnya, ada kampung-kampung yang tak boleh masuk kita. Itu yang berlaku di Sempurna. Ada Sempurna, nak masuk lalu di depan dapur orang masuk. Jadi memang tak sesuai didatangi. Lain, ya. Jadi bila keadaan ini berlaku, dia sudah hidup dalam satu keadaan yang selesa bersama-sama dengan dia dan komuniti dia. Adakah sekarang ni kita sudah perlu melihat semula peranan semua institusi ini? Saya sudah aspek kerajaannya, aspek badan sivilnya, untuk memberi empowerment kepada hak-hak asasi dan sebagainya. Majikan pula sebelum menggajikan mereka, sebelum mereka datang, mereka didedahkan nilai, budaya, adab dan sebagainya, orang tempatan dan sebagainya. Itu perlu ada. Itu asas-asas supaya kita tidak akan menghadapi situasi yang begitu kronik pada masa akan datang, dan itu sedang dihadapi di negara tertentu, di Timur Tengah, di Eropah dan juga di negara kita, di jiran kita di bawah, Singapura misalnya. Saya dipahamkan ada dia kata kursus seumpama itu, maknanya untuk datang sebagai pembantu rumah dan sebagainya, ada melalui satu proses pendedahan. Tetapi kita pun tak tahu sejauh mana pendedahan itu diberikan kepada mereka ini. Ini kena dikemaskan. Maknanya kalau sekiranya dia masuk sini, dia masih lagi tak faham, maknanya tak berkesan lah. Program itu tadi atau modul itu tadi tidak berkesan. Yang itu perlu dikemaskan. Tetapi di pihak kita pula sini, pihak majikan, pihak ejen, pihak dan sebagainya, ini pun sini satu lagi, ini isu patriotism pula. Isu kita ni kadang-kadang terlanggar undang-undang, melanggar undang-undang kita sendiri. Dan kita tak fikir dia punya kesan impak kepada negara. Ada majikan yang sedia mengambil pekerja yang tak ada permit, contohnya. Satu pintu belakang. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang lebih, bayar murah dan sebagainya. Boleh peras tenaga mereka. Tenaga mereka. Dan juga tidak kurang juga yang berlaku human trafficking dan sebagainya, penjualan orang dan sebagainya, dan ditipu dan sebagainya. Ini berlaku dari semasa ke semasa, dan kes-kes ini dilapor oleh media. Jadi kita tak tahu kalau media tak lapor. Bila media lapor, kita tahu bahawa kes-kes seperti ini berlaku. Artinya dalam konteks negara kita ini banyak lagi loopholes, banyak lagi lubang-lubang atau banyak lagi ruang-ruang yang masih perlu diperkemaskan. Yang saya kata tadi, kalau koloni ini tadi ni, koloni, apabila ada saja tendensi untuk wujud perkara seperti itu, kita kena bahas. Sebab itu
dari segi dasar penempatan pun saya ingat tak tahulah macam mana, ini pihak berkuasa tempatan lah, dia boleh melihat perkara ni. Dan juga masyarakat kena jadi mata dan telinga. Betul. Polis lah. Nampak ada saja tendensi ke arah kewujudan macam ini, kita kena pastikan dia tak berlaku. Kalau tidak, masalah tadi tidak akan dapat selesai. Okey, Prof. Untuk masa terdekat ini, untuk kita melihat isu ini secara lebih efektif misalnya, apa yang wajar dilakukan oleh pihak berkuasa tempatan, komuniti masyarakat sendiri? Okey. Kita tak tahu sebenarnya berapa ramai. Sebenarnya. Itu pun masalah juga. Sebenarnya. Itu masalah. Berapa ramai, ada yang kata 2 juta, 3 juta dan sebagainya itu. Nombor yang kita bagi itu pun kita tak sure sebenarnya yang mana yang tepat. Kalau kata kita yang berdaftar itu 2.5 juta, mungkin yang tak berdaftar itu banyak lagi. So, program pemutihan macam tadi dia disebut tadi. Saya rasa pemutihan ini tidak boleh berlaku bermusim. Dia harus berlaku sepanjang masa pemutihan ini. Saya tak tahu apa kekangan kita sebenarnya. Kita mungkin berkuasa ada kekangan dari segi nak melaksanakan operasi ini, ya. Tetapi mau tak mau kita perlu mengemaskan lagi kaedah penguatkuasaan kita supaya orang yang tidak ada IC dan sebagainya tidak boleh sewana-wana, tidak boleh secara bebas mana kata berlegar dan sebagainya, mana dia bergerak. Pasti akan rasa tak selamat sekiranya kita punya sistem pemantauan kita dan juga sistem penguatkuasaan kita efisien, dia pasti akan rasa tak selamat. Okey, Prof, terima kasih, dan Prof perlu datang lagi kerana banyak ruang-ruang yang kita belum sentuh pada malam ini kerana setengah jam tak cukup. Bagaimana kita menguruskan kebanjiran pekerja asing ini, kerana akhirnya jika kita ada lubang-lubang yang tidak ataupun tersusun dan tidak ataupun tepat, inilah ruang yang digunakan pakai oleh pekerja asing untuk mengambil peluang untuk berada dengan senang lenang, menggunakan segala keperluan. Mereka bukan pembayar cukai, tetapi mereka menggunakan hak-hak kita sebagai pembayar cukai dan sebagainya. Dan apa yang lebih merisaukan apabila mereka membentuk koloni seperti mana yang kita debatkan pada malam ini. Terima kasih pada Prof sekali lagi, Profesor Dr. Zaid Ahmad, Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan kepada anda, jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke media sosial yang kami sediakan, dan jangan lupa bersama kami terus di Astro On Air. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.